Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke Maram Channel. Nama saya Muhammad Syafiq bin Saad, aka Maram Saad. Terima kasih terus menyokong Maram Channel, saluran inspirasi anda. Saluran. Tuan-tuan, perempuan, adik pelajar yang saya hormati sekalian, saban hari kita disajikan dengan berita-berita kekecewaan sampai ada yang membunuh diri di zaman-zaman COVID ketika ini, ditekan dengan tekanan hidup, sebagai contoh keuangan, keluarga, belajar dan juga sebagainya. Tuan-tuan, adik pelajar yang saya hormati sekalian, untuk video kali ini saya ingin mengkongsikan tips bangkit daripada kekecewaan, iaitu sepi. Sebelum tu, kita VT dulu. Balik kita ke Maram Channel. Terima kasih masih lagi menyokong Maram Channel. Kepada viewer baru, jangan lupa like, komen dan subscribe. Dan paling penting, jangan lupa subscribe. Tuan-tuan, perempuan, adik pelajar yang saya hormati sekalian, berbalik pada topik kita, macam mana kita nak bangkit daripada kesedihan, kekecewaan tentang dunia ini. Saya menggunakan formula sepi untuk menghuraikan bersedikit tips yang saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan perempuan adik pelajar sekalian. Tuan-tuan, perempuan, adik pelajar sekalian, nama saya Muhammad Syafiq bin Saad. Saya merupakan ahli kepada MOFAS member. MOFAS ni adalah Persatuan Motivator Facilitator se-Malaysia. Nombor ahli saya ialah MF 0122. Kita kembali kepada tajuk sepi kita, tips bangkit dari kekecewaan. Tuan-tuan, perempuan, adik pelajar saya hormati sekalian, bersedikit saya ingin kongsikan formula sepi ini untuk tuan-tuan, perempuan, adik pelajar yang saya hormati sekalian. Jika anda sedih tentang kehidupan dunia ini, jika anda rasa anda berada di takut kegagalan ketika ini, di sini saya ingin berikan tips untuk anda yang bertajuk sepi. Okey, S yang pertama ialah solat, mencari ketenangan dengan kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Dulu saya juga, tuan-tuan, perempuan, adik pelajar saya hormati sekalian, saya juga di kalangan orang-orang grey. Saya tidak terlalu black, saya tidak terlalu white sangat. Bila orang memberikan nasihat kepada saya tentang agama, tentang perkara-perkara baik, tentang kembali kepada Tuhan, saya memang guna perkataan ni je. Poyo lah kau, tak payah lah benda-benda macam ni, poyo lah, ini semua poyo kan. Satu ketika dulu saya macam tu lah. Saya macam tu. Bila orang nasihat tentang agama ni, saya akan menolak. Tapi sampai satu tahap dah tak ada jalan keluar dah. Tahap kekecewaan tu dah tak boleh fikir lagi mana dah, selain pada kembali kepada Tuhan. Tu je. Tuan-tuan, perempuan, adik pelajar yang saya hormati sekalian, di saat anda kesukaran, kekecewaan, hati anda rapuh, saya ulang lagi sekali, tak ada jalan lain untuk kita bangkit dari kekecewaan, hanya Tuhan. Di saat hati terlampau kecewa, terlampau sedih, terlampau gundah gulana, ditimpa dengan masalah, semua orang, saya bercakap secara umum, tuan-tuan, perempuan, adik pelajar, semua orang ada masalah. Semua orang mungkin ada jalan penyelesaian, tapi di saat ketika masalah itu, kembalilah kepada Tuhan. Persoalannya, mahukah kita? Tuan-tuan, perempuan, adik pelajar yang saya hormati sekalian, tips yang kedua, tips bangkit dari kekecewaan yang bertajuk sepi, S kita sudah hurai, iaitu solat, mencari ketenangan, kembali kepada Tuhan. E ialah emosi yang stabil. Cuba kawal emosi ketika kita kecewa ketika tu, supaya kita tak melakukan perkara-perkara yang luar pada batasan akal,
luar 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 perkara daripada sampai nak membunuh diri. Jauh sekali kita nak sampai tension sampai nak membunuh orang. Bunuh diri tu dah teruk dah, ni sampai nak membunuh orang, dia kurang cermat. Tuan-tuan, perempuan, adik pelajar yang saya hormati sekalian, kembali kepada emosi yang stabil. Guru saya pernah berpesan, kekecewaan, kesedihan tu normal, tetapi perbuatan selepas nilai kesedihan dan juga kekecewaan itu, impact dia impact selepas kekecewaan tu, itu yang lebih teruk, mendalam, sampai membunuh diri, sampai membunuh orang. Kerana guru saya pernah berpesan, dua keadaan emosi yang syaitan suka masuk dan kacau otak orang ni supaya tak center: ketika terlalu gembira, ketika terlalu sedih. Terlalu gembira ni bom, accident sebagai contoh. Dan terlalu sedih ini juga syaitan suka masuk di dalam hati dan perasaan manusia. Ketika terlalu sedih, itulah kekecewaan. Bila terlalu sedih, bila diganggu oleh syaitan, fikir terlalu mendalam, terlalu mendalam, terlalu tidak dapat mengawal emosi, so dia akan mengambil tindakan yang luar pada batasan otak lah, luar pada batasan fikiran. So saya tekankan lagi sekali di sini, adalah emosi yang stabil. Kontrol emosi kita. Jika kita terlampau sedih, kita ambil masa untuk bertenang, ambil masa untuk berfikir, ambil masa untuk bercakap dengan orang, call family, call kawan-kawan, ajak lepak, bercakap, supaya emosi kita, kekecewaan kita tu dapat diredakan, dapat dilepaskan, dapat didengar oleh orang lain. Tuan-tuan, puan-puan, adik pelajar yang saya hormati sekalian, kita bergerak kepada sepi tadi. S kita dah hurai, kita dah hurai, P kita nak huraikan. P ni ialah, tuan-tuan, perempuan, adik pelajar sekalian, untuk bangkit dari kekecewaan. P adalah plan next move. Kita kena plan next move kita. Sebagai contoh, tuan-tuan, perempuan, adik pelajar sekalian, kita gagal dalam perniagaan ataupun gagal dalam pelajaran. Tuan-tuan, gagal dalam perniagaan, next move, we have no choice. Plan A kita fail, kita ada lagi huruf-huruf di belakang yang boleh kita buat, yang boleh kita usahakan. Kita ada B, kita ada G, kita ada H, kita ada Y, kita ada Z, untuk kita pilih jalan yang next move. Dare to dream, untuk kita tetapkan matlamat kita, untuk kita teruskan hidup kita. Jangan terlalu kecewa tentang satu kegagalan, tapi di belakang-belakang ni pasti ada kejayaan yang menunggu kita. Tak logik 27 huruf, satu plan pun tak jalan. Adik-adik pelajar yang saya hormati sekalian, jika adik-adik gagal dalam pelajaran, itu hanyalah satu ujian hidup sahaja. Di dalam dunia kerjaya, tuan-tuan, adik-adik pelajar sekalian, dalam dunia kerjaya, saya tekankan kat sini, tinggi mana pun, bijak mana pun seseorang, memegang title yang paling tinggi sekali pun, tapi kalau adab ataupun cara bercakap dengan orangnya tidak elok, di dalam dunia kerjaya, dia out. Kalau tak percaya, tanyalah abang-abang, kakak-kakak yang telah bekerja. Tuan-tuan, perempuan, adik pelajar yang saya hormati sekalian, dare to dreams. Apa itu nak, macam mana kita nak dreams, macam mana kita nak bergerak ke hadapan. Saya ada satu video Dare to Dreams, tahun lalu tu, boleh tengok video yang lagi satu tu. Tetapkan matlamat kita, seterusnya move on. Angkat tangan, perbaiki diri. Tetapkan matlamat, perbaiki diri dan move on. Tak ada masa untuk berlengah-lengah, tak ada masa untuk melayan perasaan sedih. Kita boleh melayan perasaan sedih kerana yes, kita manusia.
Tapi untuk bangkit dari kekecewaan, bangkit dari kegagalan, masa tidak menunggu kita. Masa akan terus berlari dan terus berlari. Kita perlu mengejar masa. Kalau kita berjalan, dia terus berlari. Kalau kita mengesok sekalipun, dia akan terus berlari. Melayan perasaan sedih, melayan perasaan kecewa hanya membazir masa. Kembali kepada kembalilah kepada Tuhan, solatlah. Ambil masa untuk tenangkan diri dengan mendekati diri kepada Tuhan. Kita ambil emosi yang stabil. Ambil masa untuk kita stabilkan emosi kita. Ambil masa, ambil ruang dan waktu. Kalau tuan-tuan perempuan ada masa, pergi ke tepi pantai, pergi ke mall. Sekarang dah tak PKPB. Ambil masa untuk bertenang. Jangan terlalu lama di dalam satu masalah. Tuan-tuan perempuan, adik pelajar yang saya hormati sekalian, guru saya pernah berpesan, masalah itu bukan terletak pada beratnya. Masalah itu terletak pada berapa lama kita menahan masalah tu. Tuan-tuan perempuan, adik pelajar yang saya hormati sekalian, saya buat sebagai contoh tuan-tuan. Ini adalah masalah kita. Mouse ini adalah masalah kita. Dia bukan bercerita tentang berapa berat mouse ni, tapi dia bercerita tentang berapa lama kita boleh tahan untuk tahan mouse ni. Mungkin sekarang saya dalam 1 minit, 5 minit saya boleh tahan. Tapi kalau saya bercakap 2-3 jam sambil bertahan, sambil memegang mouse ni, saya dah tak tertahan dan tak tertanggung. Begitulah juga dengan masalah. Dia bukan bercerita tentang berapa besarnya masalah tu, dia bercerita berapa lama anda menanggung masalah tu. Tuan-tuan perempuan, adik pelajar yang saya hormati sekalian, kembali kepada slideshow kita. Kita dah mengerti apa step pertama, kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Step kedua, kontrol emosi kita. Kita kena stabilkan emosi kita. Step ketiga, P adalah plan next move, dare to dream, tetapkan matlamat dan seterusnya, move on. Kalau boleh move on. Kalau tak boleh move on, ambil masa kembali kepada step E, emosi yang stabil. Pergi mana-mana, pergi ambil angin. Pergi, kalau tuan-tuan perempuan ada sedikit upaya, contoh bukan zaman-zaman PKP ni lah, ada sedikit upaya, kalau boleh pergi ke luar negeri, pergi ke luar negeri. Boleh pergi ke luar negara, ambil masa untuk tenangkan diri. Plan next move, dare to dream, tetapkan matlamat dan move on. Tuan-tuan perempuan, adik pelajar saya hormati sekalian, saya tidak mahu berlengah-lengahkan waktu video yang terlalu panjang. Yang terakhir ialah immediately action. Anda ada plan, anda ada dreams, anda ada matlamat yang baru untuk meninggalkan kekecewaan yang lama ini, untuk meninggalkan kesedihan yang lama ini. Immediately action. Lakukan sekarang. Jangan bertangguh, jangan berlengah. Anda tahu apa yang anda mahu buat. Anda tahu apa perancangan next, apa anda mahu. Move on dan teruskan lakukan sekarang. Tuan-tuan perempuan, adik pelajar saya hormati sekalian, lagi sekali saya ingin menggulungkan untuk bangkit dari kekecewaan. Sepi adalah tips yang saya dapat berkongsi pada tuan-tuan perempuan sekalian. Kita kembalilah kepada Tuhan. Ambil masa untuk kita mengkontrol emosi. P, plan next move, tetapkan matlamat yang baru, tinggalkan kesedihan yang lama. I adalah immediately action, lakukan sekarang. Tuan-tuan, puan-puan, adik pelajar yang saya hormati sekalian, background lagu Aceh ni memang sedih sebenarnya. Ketika saya bercerita ketika ini memang saya ada mood sedih sebenarnya. Sedih lagu Aceh ni. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, saya telah pun menggulung sebentar tadi. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Yang paling penting ialah subscribe. Jika ada apa-apa cadangan, boleh komen di bawah. Itu saja daripada saya, Muhammad Syafiq bin Saad aka Adam Saad. Sekian. Terima kasih.